Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, para asatizah, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat hidup, sehat dan keafiatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan hingga kita dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, selesai menunaikan salat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, dan syukur juga di atas ruang waktu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk kita terus berada dalam masjid ini, dalam halaqah ilmu khususnya. Sama-sama kita mengikhlaskan diri, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Dan insyaAllah di kesempatan ini kita akan sama-sama meningkatkan pengetahuan, kefahaman serta penghayatan kita kepada agama yang memberikan jaminan keselamatan dunia akhirat kita. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membicarakan tentang kecenderungan ataupun perkara-perkara yang menyeronokkan oleh nabi-nabi serta para sahabat terdahulu, antaranya Umar bin Khattab. Jadi perkara yang dia gemari, perkara yang dia sukai ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa thawbul khalq. Di antara tiga benda yang menyeronokkannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga memakai pakaian yang usang. Jadi ini kebiasaan ataupun perkara yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Manakala Sayyidina Uthman bin Affan berkata, dia pula di antara dunia ada tiga hal yang menyeronokkan beliau, ialah bagi makan kepada orang-orang yang lapar hinggalah kenyang, dan juga bagi pakaian kepada orang-orang yang tak berpakaian, serta membaca Quran. Jadi ini merupakan amalan ataupun perkara yang kebiasaan dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Manakala Ali bin Abi Talib, dia mengatakan bahawa yang beliau sukai ada tiga benda, iaitu melayan tamu, puasa pada waktu cuaca panas, dan mengangkat pedang terhadap musuh-musuh. Jadi itu merupakan kecenderungan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah yang berjihad, berjuang untuk agama dalam pelbagai ruang lingkup amalan ataupun kebajikan. Manakala lebih lanjut Jibril alaihissalam mengatakan, yuhibbu rabbul izzati jalla jalalah min abidihi thalatha khisalin badlu istita'ah wal buka'a 'inda an-nadamah was sabru innal faqah. Tuhan pemilik keagungan menyintai tiga perkara dari hamba-hambanya, iaitu mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badlul istita'ah, mengerahkan segala
kekuatan, kemampuan yang ada untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ketika sedih kerana menyesal atas kesalahan-kesalahan yang lampau, dosa-dosa keterlanjuran yang lalu, dan juga sabar dalam keadaan ketiadaan apa-apa, dalam keadaan miskin, susah. Diriwayatkan daripada sebahagian hukama, para cerdik pandai Islam, man i'tasama bi'aqlih dhalla wa man istaghna bimalih qalla wa man 'azza bi makhluqin dhalla. Maknanya barang siapa yang berpegang teguh pada akalnya, bergantung pada akal, maka dia akan sesat. Kerana akal merupakan antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ada kelemahan. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala jangkauan dan capaiannya terbatas. Walaupun seseorang itu mempunyai kepintaran yang tinggi, kehebatan fikir, tapi tetap tak boleh nak berpegang semata-mata dengan akal, kerana perkara gaib tak akan dapat dijangkau oleh akal. Sedangkan kehidupan ini akan menembusi perkara-perkara gaib, ya. Tambahan kehidupan selepas kematian, kehidupan di barzah, apatah lagi kehidupan di akhirat. Malahan kehidupan dalam dunia ini pun ada banyak perkara-perkara yang tak nampak dengan mata kasar. Jadi oleh kerana itulah tak boleh nak berpegang dan berpandukan kepada akal semata-mata, kerana jangkauan akal itu terbatas. Cukup dengan berlaku dentuman yang kuat di luar masjid, kita dalam ni mungkin masing-masing meneka, sama ada kemalangan, sama ada kat luar tu buruh, sama ada bagai-bagai andaian yang kita buat. Namun ternyata apabila kita keluar daripada masjid, mungkin perkara yang sebaliknya berlaku, yang di luar daripada jangkauan akal kita. Betapa menunjukkan akal kita begitu terbatas, tak mampu untuk memikirkan benda yang di luar jangkauannya. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala minta kita berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Berpandukan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut jejak langkah para sahabat, ikut jejak langkah salafus salih, ikut jejak langkah para ulama yang tentunya setiap benda yang mereka putuskan berpandukan kepada Al-Quran, jua hadis, jua berpandukan dengan kata-kata sahabat dan ulama-ulama terdahulu, maka kita akan selamat. Jadi untuk selamat dalam kehidupan, maka kita tak boleh menggunakan akal, tak boleh buat kira macam matematik, kerana bukan semudah itu, ya. Bukan semudah itu. Kalau kita main kira darab campur tolak bahagi, tentunya manusia tidak akan beriman, malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap benda nak ikut akal, nak fikir logik akal, tentunya kalau fikir logik akal, kenapa kita mencium Hajarul Aswad ketika mana di Mekah disunatkan untuk cium? Kemudian kenapa kita pakai ihram? Kenapa kita lontar jamrah? Kenapa kita salat? Bagai-bagai perkara yang di luar jangkauan akal untuk memikirkannya, tapi atas dasar kepatuhan dan ketundukan kita, mengiyakan kata akal kita ini terbatas, kita akur dan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala,
dengan erti kata sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh apa yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan kepada kita tanpa kita banyak tanya. Kerana setiap hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapkan, ada yang boleh difikirkan, ada yang kena patuh dan laksanakan sahaja, ya. Kalau kita nak fikirkan kenapa kita ambil wudu, ya. Sedangkan kita dah bersih, ya. Tujuan ambil wudu tu untuk bersih, tapi kita dah bersih, kita dah mandi, tapi tetap kena ambil wudu, basuh muka, basuh tangan tak kotor tapi kita basuh sampai ke siku, basuh kepala, kemudian sunat telinga dan sebagainya, hinggalah kaki kita basuh walaupun baru lepas mandi, tapi kita basuh atas akur patuh kita kepada agama. Kita tak tahu, kita tak tahu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sertakan, namun banyak hikmah, rahsia-rahsia yang tersembunyi. Kenapa kalau kita kentut, kan, tiba-tiba kita batas air semayang kita basuh muka, ya. Yang buat salahnya bukan muka. Jadi itu semua kalau kita ikut akal memang tak jadi. Oleh kerana itulah tak boleh ikut akal, kena ikut hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia membawa kita bahagia dunia sampai ke akhirat. Dunia sampai ke akhirat kita tak dapat nak jangkau. Akal kita tak mampu untuk fikir tentang makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Walaupun di alam nyata, kita berada di alam nyata. Di alam ini banyak makhluk-makhluk yang lain. Ada malaikat, ada jin, ya. Jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang asi. Dalam dunia alam nyata, kita tak tahu alam jin, ya. Kita tak tahu alam malaikat, tapi dia ada, ya. Kita tak tahu ikan, kita tahu, tapi kita tak tahu alam ikan di lautan. Kita tak tahu alam haiwan yang lain, burung, binatang-binatang, buas dan sebagainya. Kita tak tahu. Setakat yang kita boleh fikir, kita fikir. Malahan banyak benda yang tak mampu kita fikir, ya. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan monyet? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan burung? Burung hebat, ya. Allah Subhanahu wa taala suruh kita fikir tentang makhluk-makhluk ciptaannya yang menandakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan burung yang singgah, burung hijrah yang singgah di Tanjung Tuan. 40,000 spesies burung, ya, yang direkodkan pada tahun 2019 yang pergi berhenti dekat Tanjung Tuan tu, burung-burung pemangsa daripada jenis spesies selang. Daripada transit kat situ, apa benda dia orang buat kita pun tak tahu. Betapa burung pun ada dia punya dunia dia, dunia burung. Ada bulan-bulan tertentu kita tengok pelancong-pelancong asing datang ke Tanjung Tuan kat Blue Lagoon tu, nak tengok apa yang burung buat, ya. Kita pun tak dapat, kalau kata kita hebat, kita pun tak dapat nak fikir apa burung tu buat, ya. Begitulah juga dengan benda-benda yang lain. Monyet, apa tujuan monyet dijadikan? Tak cukup ke dengan burung yang menyambahkan, kita katakan, biji-biji benih disebabkan oleh burung, maka burung dia tak mampu kita nak tanam pokok-pokok dalam hutan tu, melainkan dengan adanya burung, adanya binatang-binatang, ya. Monyet yang mungkin panjat tempat pokok-pokok yang tinggi, dia makan, kemudian biji digugurkan, tumbuh pokok balak dan sebagainya. Jadi ini antara fungsi Allah SWT ciptakan binatang dalam hutan. Itu sebahagian daripada yang kita fikir, dan banyak benda yang tak dapat kita nak fikirkan betapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu tu tak sia-sia. Ada tujuan dan juga matlamat. Kerana itulah manusia tak boleh nak berpegang dengan akal semata-mata tanpa bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akalnya kena diisi. Akal kena diisi dengan ilmu, barulah manusia akan berfikir
berdasarkan kepada pengisian ilmu yang ada pada akalnya. Tak boleh dia nak serahkan bulat-bulat pada akal semata-mata, dia akan jadi sesat kerana tak ada panduan, tak ada petunjuk. Jadi Allah bagi akal untuk kita menuntut ilmu, maka ilmu itulah yang akan memandu kehidupan kita. Jadi ilmu-ilmu wahyu, tentunya ilmu yang memandu kehidupan kita. Al-Quran Al-Karim merupakan petunjuk, pedoman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup dia, kerana dengan ilmu wahyu ni boleh memandu akal. Jadi dalam manusia nak menyelesaikan masalah, dia akan gunakan akal yang telah diisi dengan ilmu wahyu untuk menyelesaikan masalah ummah. Maka akan berlaku keadilan dalam kehidupan, berbanding dengan orang yang semata-mata menggunakan akal ataupun menggunakan ilmu selain wahyu untuk menyelesaikan masalah ummah, maka tak akan berlaku keadilan, akan berlaku kepincangan. Sebab tu Allah minta dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka naklah kamu semua berpegang teguh kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Maka akan timbul di sana perpaduan, penyatuan, dengan sebab bersatu di jalan Allah, tak menggunakan akal semata-mata. Siapa yang berpegang kepada akal semata-mata, maka dia akan sesat. Wa man istaghna bimalih qalla. Dan siapa yang minta, barang siapa yang minta kecukupan, cari kecukupan harta bendanya, maka dia akan tak ada apa-apa, sedikit, qalla. Sebaliknya, Allah yang mencukupkan keperluan-keperluan kita. Allah yang mencukupkan keperluan-keperluan kita. Bila mana kita isi dengan iman dan taqwa, kita akan rasa redha. Kita akan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan. Kita akan sentiasa rasa cukup walaupun sedikit. Cukup walaupun sedikit. Kita tak ramai tapi kita ada, dan cukup untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan, apa yang kita harap-harapkan. Jadi taklah kita nak bergantung, minta kekayaan, minta kecukupan hanya semata-mata dengan harta. Sebaliknya kita mintakan agar Allah kurniakan keberkatan kepada harta yang telah kita perolehi. Wa man istaghna bimalih qalla. Siapa yang minta kecukupan semata-mata pada harta bendanya, maka dia tak akan dapat apa-apa, ataupun dia akan peroleh sedikit. Bukan kekayaan, tapi sedikit yang dia dapat. Sebab dia semata-mata mengharapkan harta untuk boleh dia kaya. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala minta, yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man azza bi makhluqin dhalla. Dan siapa yang cari kemuliaan dengan makhluk, maka dia akan hina. Man azza bi makhluqin dhalla. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dari makhluk, nescaya dia akan hina. Jadi yang menyebabkan kita mulia adalah agama. Agama yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mencari selain Islam untuk beroleh kemuliaan, maka dia akan mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kata Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa mahma ibtaghayna al-'izzah fi ghairihi azallana Allah. Kata Sayyidina Umar, kami satu kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan Islam. Kemuliaan sesuatu kaum itu dengan sebab mereka berpegang teguh dengan agama Islam. Kalaulah kami mencari kemuliaan selain daripada itu, maka kami akan mendapat hinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulia kerana kita berpegang kepada agama. Malahan orang yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang
paling mulia di kalangan kamu iaitu orang yang lebih ketakwaannya, paling tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka jangan mengharapkan kemuliaan daripada makhluk, nanti kita akan beroleh kehinaan. Ramai orang nak hebat, nak sanjungan, nak pujian, nak pangkat, nak darjat, nak kedudukan dengan cara tunduk patuh kepada makhluk, walaupun boleh menjatuhkan ataupun merendahkan maruah diri, harga diri dan sebagainya. Sebaliknya kita mulia bila mana kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konteks siapa yang mencari kekayaan dengan harta semata-mata, dia akan beroleh sedikit, dia akan boleh kekurangan, bukan kekayaan tetapi kekurangan. Man istaghna billah aghnah. Dalam sebuah hadis sebut man istaghna billah aghnah, barang siapa berasa cukup dengan Allah, maka dia akan memberinya kekayaan yang sebenar. Jadi insya-Allah bagi orang yang bertakwa, Allah jaminkan rezeki. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan yaj'al lahu makhraja, akan berikan kepadanya jalan keluar dalam setiap kesulitan, dan Allah rezekikan kepadanya daripada sumber-sumber yang dia tak jangkau. Jadi ini merupakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah bagikan kemudahan dalam setiap perkara yang dilakukan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaj'al lahu furqana. Orang-orang yang bertakwa Allah akan berikan kepadanya furqan. Furqan di mana orang-orang bertakwa ni dapat membezakan di antara yang salah dan juga yang betul. Orang bertakwa ni dapat tahu ni betul, ni salah. Dalam keadaan manusia akhir zaman khususnya yang kesamaran nak menentukan mana yang betul, tapi orang yang bertakwa akan dibukakan futuhat, buka mata hati dia untuk boleh melihat ini yang tulen, ini yang palsu, ini yang betul, ini yang salah. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Lantaran itu mereka menjadi orang yang mulia. Mulia disebabkan oleh agama. Mulia disebabkan oleh agama. Allah muliakan orang-orang yang dekat dan hampir kepadanya. Jadi begitulah kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan bantuan, pertolongan Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tak mampu. Sebagai manusia biasa yang lemah ni, kita tak mampu untuk meneruskan kehidupan tanpa bimbingan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bantuan dan pertolongan Allah, maka kita berada hingga ke tahap ini pada hari ini. Kita syukur dengan segala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Baik. Seterusnya kita akan sambung. Ini diriwayatkan oleh sebahagian para hukama. Diriwayatkan oleh sebahagian para hukama. Hukama ni adalah orang-orang cerdik pandai yang bijak, dan ucapan serta perbuatan mereka ni sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kan kata-kata mereka itu menjadi kata-kata hikmah, pendek tetapi mempunyai pengertian yang berjela-jela, yang panjang, yang perlu dirungkai. Jadi ini kehebatan ulama-ulama terdahulu hingga menyebabkan apa yang mereka ungkapkan menjadi mutiara kata ataupun menjadi kata-kata hikmah. Jadi dalam buku ni disebutkan, dia kata Samaratul ma'rifati thalathun. Samaratul ma'rifati thalathu khisalin. Al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Buah ma'rifat, kenal Allah. Jadi ma'rifat ni satu tingkatan kita katakan perhubungan dengan Allah di tahap paling tinggi lah.
Dalam tasawuf, jadi ma'rifah ni merupakan dia merupakan tujuan setiap perjalanan hamba yang menuju Allah. Jadi erti ma'rifah itu sendiri ialah pada bahasa mengetahui Allah dari dekat, di mana hati dan sanubari melihat Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam syairnya berkata, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta ant. Aku melihat Allah dengan mata hatiku. Jadi lihat Allah bukanlah dengan gambaran zahir, tak mampu kita lihat Allah. Dengan mata hati itu pun tak mampu. Dalam penerangan ihsan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu, yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala memerhati dan melihat kamu. Jadi saya pun tak mampu untuk memberkatakan perihal ma'rifat yang sebab dia terlampau tinggi. Tak ada pengalaman, malah orang berpengalaman pun dia tak menceritakan keadaan yang sebenar. Tentunya orang yang tak tahu, orang yang tak merasai, dia tidak dapat mengetahui. Jadi kata Imam Ghazali, al-ma'rifatun nazari ila wajhillahi ta'ala. Ma'rifah adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengertian ma'rifah yang sebenarnya adalah hubungan hamba dengan Allah. Ma'rifat ni hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa pun manusia tak tahu, dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Malah dia pun tak dibenarkan untuk bercerita tentang bagaimana keadaan pengalamannya yang boleh kadang-kadang menimbulkan fitnah dan berbagai-bagai keraguan kalau diceritakan. Jadi yang mana ma'rifah ni merupakan intipati kepada ibadah yang diperintahkan kepada hamba untuk melakukannya. Jadi ma'rifah menurut Imam Ghazali adalah peringkat yang tertinggi dalam pencapaian tasawuf. Pengetahuan yang diperoleh daripada alam ma'rifah lebih tinggi mutu dan hikmahnya daripada yang diperolehi dengan akal. Jadi saya tak bahaskan panjang tentang pengertian ma'rifah ini. Cuma hasil daripada samarah ni, hasil lah, disebut sini buah ma'rifat, hasil kemuncak kepada ma'rifatullah, kenal Allah ni ada 3, iaitu malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ada perasaan malu dengan Allah, maka adalah rasa ma'rifatullah dalam diri. Kalau kita tak rasa malu, buat dosa, buat salah, tak rasa segan dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada tanda ma'rifat. Tak ada tanda kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasa menyesal, rasa malu, baru buat dosa semalam, hari ni dah nak taubat, rasa malu sangat, nak Allah ampun kedak ni. Perasaan malu itulah menunjukkan bukti bahawa seseorang itu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada rasa malu, tak ada rasa segan, maka kita tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuncak cinta yang kita cari adalah cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah. Jadi orang yang beroleh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan dijamin, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ada li waliya faqad adantuhu bil harb, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memusuhi kekasihku, kekasih Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan isytiharkan perang kepada mereka. Siapa saja yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kekasih Allah ini mempunyai ciri-ciri di mana mereka malu ketika melakukan dosa. Untuk mohon kepada Allah tu malu, dah banyak kali buat dosa, mohon ampun lagi. Gitulah. Tetap kita kena sentiasa dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita sentiasa bersih. Takut dibiarkan lama-lama kita akan ditutup hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila terlanjur melakukan salah silap, terus mengadu, mohon kepada Allah, mohon ampun, mohon ditutupkan pintu-pintu kemaksiatan, mohon dilenturkan
lonjakan-lonjakan nafsu yang tak menentu keadaannya. Jadi kita bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan pintu-pintu maksiat. Jadi orang-orang yang tak dipelihara oleh Allah, dia pintu maksiat terbuka. Peluang buat jahat ni datang kat depan, merata-rata datang. Kan? Orang-orang tak baik selalu jumpa dia bagi offer bagai-bagai, sebab pintu maksiat dibuka, pintu dosa dibuka. Tapi beruntung bagi mereka yang tak ada peluang, Allah tutupkan pintu-pintu maksiat. Dia tak berjumpa orang tak baik, memang akan lari daripada dia. Nak cerita benda tak elok pun, ni bukan jenis kita ni, orang tak nak. Orang tak nak, orang malu, orang segan. Jadi itu tanda bahawa Allah SWT pelihara kita, di mana Allah tutupkan pintu-pintu maksiat. Malanglah bagi orang yang tak nak berdoa begitu, rasa rugi. Doa tutup pintu-pintu maksiat, rugi. Itu peluang rezeki banyak, contoh. Jadi ada orang yang sebegitu, maka rugilah. Diharap dilembutkan hati-hati mereka supaya bertaubat kepada Allah, berani berdoa kepada Allah supaya Allah tutupkan pintu-pintu yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buah ataupun hasil ma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala ini yang tahapnya begitu tinggi, di mana tandanya itu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut tadi, bila mana Allah cinta, Allah akan pelihara dan jaga kita. Allah akan bersama pada pendengaran, penglihatan, tindak tanduk kita diawasi oleh Allah. Kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Itulah tadi, kita tak menggunakan akal. Kalau menggunakan akal semata-mata, orang itu akan sesat. Sebaliknya digunakan ilmu pengetahuan untuk membuat apa-apa keputusan agar tak sesat, agar sentiasa adil dalam membuat sebarang tindakan. Dan perkara ini berlaku pada orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kekasihnya, orang yang beroleh cinta Allah, dan juga orang yang rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun segan nak sebut kata rindu dengan Allah, kerana mungkin tak sampai ke tahap itu. Rindu dengan Allah ni tahap tak sabar-sabar nak tunggu solat subuh besok, solat isyak, sonok, rasa sonok nak solat, manis solat. Jadi ini bagi orang-orang yang rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sonok nak pergi umrah, sonok bila mana dipanggil ada peluang untuk menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Keseronokan itu ada, rindu dan kasih itu ada. Jadi itulah perasaan-perasaan yang bukan senang untuk kita masukkan dalam jiwa dan sanubari kita. Jadi itulah tanda-tanda orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun hasil ma'rifat itu ada 3, iaitu malu dengan Allah Taala, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, serta rasa rindu dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ketiga ni saya tak check kan ya, saya tak berani nak cakap ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan datang saya sebut semula, cuma hari ni saya sebut saja. Al mahabbatu asasul ma'rifah wal iffatu alamatul yaqin wa ra'sul yaqin at-taqwa war ridha bit taqdirillah. Ini menceritakan tentang perihal cinta merupakan asas kepada ma'rifatullah. Jadi untuk kita claim kita ma'rifatullah, kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya, mesti ada perasaan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang kepada pencipta kita. Bila mana kita sayang kepada sesuatu, tentunya kita akan menjadi hamba kepada sesuatu. Man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Siapa yang cintakan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi hamba-Nya. Jadi kalau kita cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan memenuhi apa saja keperluan-keperluan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita akan utamakan yang wajib, diikuti dengan yang sunat. Jadi begitulah betapa tanda kasih sayang itu, kita menyempurnakan kewajipan-kewajipan dan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana asas ma'rifatullah ini adalah mahabbatullah, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Wal iffatu alamatul yaqin, dan menjaga kehormatan diri itu tanda keyakinan. Menjaga kehormatan diri tanda keyakinan. Wa ra'sul yaqini taqwa, dan pokok pangkal keyakinan itu adalah taqwa. Yang terakhir, manakala redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik. Wa ra'sul yaqini taqwa war ridha bi taqdirillah taala. Disambung dia. Sedangkan pangkal keyakinan itu adalah takwa dan redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kupas kemudian. Akan datang kita akan kupas balik tajuk yang terakhir ini, insya-Allah. Jadi sekadar ini perkongsian untuk malam ni yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.